Salam sejahtera semua. Sebelum saya memulakan video ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan juga ahli kumpulan saya yang lain. Nama saya ialah Gi Meng Sang, dan ahli kumpulan saya terdiri daripada Kemi Wong, Nur Syafika, Alia Bahira, Siti Haida, Nur Syafinas, dan juga Intan. Tajuk yang diberikan untuk kumpulan kami ialah sejak akhir-akhir ini terdapat pelbagai peristiwa yang berlaku dalam masyarakat berkaitan dengan penyebaran maklumat palsu menerusi media massa. Pada pendapat Anda, mengapakah hal ini berlaku dan apakah cabaran untuk mengekalkan kesepaduan nasional yang kita kecapi? Video ini merangkumi pengenalan penyebaran maklumat palsu, sebab berlakunya penyebaran maklumat palsu, dan juga cabaran untuk mengekalkan kesepaduan nasional. Dan tidak dilupakan juga kesimpulan. Untuk bahagian pengenalan, saya akan menerangkan tentang definisi maklumat palsu. Maklumat palsu ialah berita yang tidak benar dan disebarkan melalui pelbagai portal seperti media dan rangkaian sosial yang disebarkan tanpa bukti yang sah. Ciri-ciri penyebaran maklumat palsu ialah tidak logik, kerap diulang, tayang, sumber disamarkan, rujukan tidak tepat, dan tiada sumber yang jelas. Seterusnya, media massa yang sering digunakan untuk menyebarkan maklumat palsu seperti Facebook, Telegram, WhatsApp, YouTube, dan Instagram. Sebab berlakunya penyebaran maklumat palsu, pertama adalah kurang kesadaran daripada masyarakat, faktor individualistik, menjana keuangan, untuk menimbulkan kontroversi, menjatuhkan reputasi seseorang, sebab pertama berlakunya penyebaran maklumat palsu ialah kurang kesadaran daripada masyarakat. Masyarakat kurang mengambil tahu tentang kesahihan suatu maklumat yang diperolehi. Penyebaran maklumat dapat disebarkan dengan mudah dan cepat. Sebagai contoh, masyarakat kurang ilmu pengetahuan untuk menggunakan media massa. Oleh hal yang demikian, kesadaran masyarakat masih kurang terhadap penggunaan media massa dengan baik. Seterusnya, faktor individualistik merupakan sebab berlakunya penyebaran maklumat palsu. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat segelintir individu yang mementingkan diri sendiri dan tidak mempunyai rasa tanggung jawab. Individu-individu ini sewenang-wenangnya mereka cerita tanpa mempunyai bukti yang sah. Sebagai contoh, pada tahun 2020, sebanyak lebih kurang 200 lebih kertas siasatan dibuka membabitkan penyebaran maklumat dan berita palsu. Ia berkaitan dengan isu-isu sensitif dalam kalangan masyarakat. Hal tersebut secara tidak langsung boleh menggugat keselamatan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Selain itu, menjana keuangan merupakan faktor berlakunya penyebaran maklumat palsu. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat pihak media massa yang tidak bertauliah menyebarkan dan mencipta topik sensasi dan kontroversi di pelbagai platform media sosial. Tambahan lagi, rakyat di negara ini gemar akan berita-berita sedemikian. Hal tersebut secara tidak langsung dapat menarik minat mereka untuk membaca. Melalui perkara tersebut, pihak yang tidak bertanggung jawab ini mampu menambah bilangan followers dan clickbait bagi menjana pendapatan puluhan ribu ringgit melalui iklan di media-media sosial.
Di samping itu, sebab ketiga berlakunya penyebaran maklumat palsu adalah untuk menimbulkan kontroversi. Sesetengah individu ataupun parti sengaja menyebarkan maklumat palsu untuk mencetuskan perselisihan faham antara masyarakat. Misalnya, penyebaran video berkaitan dengan lagu negaraku dalam versi bahasa Mandarin, kontroversi bendera berbucu 5 yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggungjawab, serta penularan Perhimpunan Memperingati Parti Komunis Malaya telah menyedarkan dan menyentap perasaan ramai pihak. Akhir sekali, sebab berlaku penyebaran maklumat palsu adalah bagi tujuan menjatuhkan reputasi seseorang. Seseorang individu itu akan menyebarkan maklumat palsu bagi tujuan menjatuhkan maruah seseorang, misalnya seperti ahli politik ataupun selebriti. Pada kebiasaannya, mereka akan menggunakan medium media sosial seperti Facebook, Instagram ataupun Twitter bagi menyebarkan maklumat-maklumat yang tidak sahih tentang seseorang individu tersebut. Dan selalunya, maklumat-maklumat yang disebarkan dalam internet tentang seseorang ahli politik maupun selebriti itu adalah tidak benar. Tujuan-tujuan maklumat palsu tentang seseorang individu ini disebarkan dalam media sosial adalah untuk mencetuskan kekecohan antara penyokong-penyokong ataupun peminat seseorang ahli politik ataupun selebriti ini. Dengan itu, bukan sahaja mereka dapat memburukkan nama ahli individu tersebut, malah mereka dapat mencetuskan kekecohan dalam kalangan warga internet dan dalam kalangan masyarakat. Sekarang kita akan beralih kepada isi kandungan ketiga, iaitu cabaran mengekalkan kesepaduan nasional yang telah kita kecapi. Terdapat 5 isi utama, iaitu pertama, masyarakat yang kurang peka, kedua, faktor politik, ketiga, pengaruh media massa, keempat, penggunaan bahasa kebangsaan, dan kelima, akhirnya, diskriminasi. Berdasarkan struktur pembelajaran dalam topik 7 iaitu pengaruh ICT ke atas kesepaduan nasional, sinopsis menyatakan bahawa kesepaduan nasional sekaligus peradaban majmuk Malaysia sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi semasa iaitu Information Communication Technology ICT. ICT boleh menjadi kawan dan lawan, positif dan negatif, membina dan menghancurkan dengan berleluasannya fake news melalui media sosial seperti Facebook. Oleh itu, antara cabaran bagi mengekalkan kesepaduan nasional yang telah kita kecapi ialah masyarakat yang kurang peka terhadap kesepaduan nasional yang telah wujud. Masyarakat kini lebih bersifat materialistik dan lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Hal ini menyebabkan kesepaduan antara kaum berkurang dan mewujudkan jurang antara kaum di Malaysia, sekaligus mengikis perpaduan. Selain itu, faktor politik juga merupakan salah satu cabaran bagi mengekalkan kesepaduan nasional yang telah kita kecapi. Parti politik yang berasaskan kaum menyukarkan kesepaduan dicapai. Tambahan pula, terdapat isu politik yang dimanipulasikan melalui penyebaran berita atau maklumat yang palsu. Hal ini menyebabkan berlakunya kucar-kacir dalam negara, sekaligus menjadikan faktor politik sebagai cabaran dalam mengekalkan kesepaduan nasional yang telah kita kecapi. Cabaran mengekalkan kesepaduan nasional yang telah kita kecapi. Antaranya ialah pengaruh media massa. Media massa digunakan sebagai medium untuk menyebarkan maklumat palsu yang menyebabkan pemikiran masyarakat dipengaruhi oleh ideologi pemimpin negara ataupun budaya asing dalam media massa. Penyebaran maklumat palsu ini dengan tujuan
untuk mengaburi mata ramai masyarakat dan untuk mengaibkan pihak tertentu demi kepentingan kewangan atau politik sendiri. Sebagai contoh, menggunakan tajuk berita sensasi, tidak jujur atau direka semata-mata untuk menggalakkan pembacaan dan perkongsian dalam talian. Seterusnya, penggunaan bahasa kebangsaan. Meskipun bahasa Malaysia diwartakan sebagai bahasa kebangsaan, tetapi masyarakat berbilang kaum di Malaysia masih bertutur menggunakan bahasa ibunda masing-masing. Ini kerana setiap bangsa lebih suka bergaul dengan bangsa mereka sendiri. Contohnya, Melayu dengan Melayu, orang Cina sesama mereka, orang India dalam kalangan mereka sahaja. Ini menyebabkan mereka kurang berkomunikasi antara satu sama lain. Cabaran yang terakhir dalam mengekalkan kesepaduan nasional yang telah kita kecapi ialah diskriminasi. Diskriminasi ialah layanan yang tidak adil atau sikap prejudis seseorang terhadap pelbagai kategori orang yang lain, terutamanya atas alasan bangsa, umur ataupun jantina. Senang cerita, diskriminasi ini lebih kurang rasism. Cuma rasism adalah penyebab kepada diskriminasi itu. Dan contohnya pula, seseorang yang lebih tua tidak menyukai idea yang datangnya daripada seseorang yang lebih muda. Dia akan spread fake news ke sosial media. So, untuk menjatuhkan orang yang lebih muda itu adalah salah satu contoh diskriminasi yang boleh juga merujuk kepada untuk jantina ataupun perbezaan bangsa. Okey, kita dah sampai ke penghujung slide, iaitu slide kesimpulan. Apa yang kita boleh simpulkan daripada presentation kita orang ni adalah kita tak boleh menyebarkan maklumat tanpa rujukan sumber yang rasmi. Second, kita perlulah merujuk media arus perdana bagi mendapatkan maklumat yang sahih. Yang ketiga, kita perlulah memperkasakan pengesahan undang-undang. So, semua ni adalah untuk mengelakkan sebarnya maklumat palsu dan juga untuk mengekalkan perpaduan kita semua. Itu sahaja daripada kita orang. Terima kasih. Sebelum itu, marilah kita melihat video perkongsian budaya daripada grup kami. Asal-usul roti canai. Roti canai dikenali sebagai roti prata. Roti canai merupakan kudapan kaum India. Roti canai berbentuk bulat yang boleh dijumpai di beberapa negara, terutamanya di Malaysia. Roti canai juga sering kali dimakan bersama-sama dengan minuman teh tarik atau teh ais. Roti canai biasanya dihidangkan dengan kuah dal, parpo atau kari dengan sambal ikan bilis. Penggunaan perkataan canai dalam bahasa Melayu di belakang roti adalah hasil dari tingkah laku pengcanai roti tersebut dalam meleperkan, menganginkan dan menebar doh roti canai. Ada juga yang mengatakan bahawa perkataan canai di belakang roti ini hasilnya dari versi dal yang digunakan bersama roti canai, yaitu canal. Mengikut versi yang lain, perkataan canai ini datangnya dari nama Bandar Chennai, India, kerana ramainya pengcanai roti ini kebanyakannya adalah berasal dari sana ketika kebanjiran orang India di Malaysia.
Jenis-jenis roti canai ialah roti telur, roti sardin, roti telur bawang, roti pisang, roti bom, roti planta, roti petak, dan roti banjir. Kesimpulannya, roti canai ini masih menjadi tradisi di Malaysia kerana roti canai merupakan makanan tradisional bagi kaum India. Roti canai juga merupakan sumber ekonomi yang menjadi sumber pendapatan kepada rakyat Malaysia. Oleh itu, kepelbagaian budaya di Malaysia mempunyai pelbagai manfaat yang boleh digunakan oleh rakyat Malaysia pada masa hadapan.